Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arif, saya Muhammad Naim Darduri, nombor kad matrik GB03465, akan memberikan ta'rifan ataupun akan memberikan satu video berkaitan dengan hadis dhaif, iaitu salah satu hadis dhaif yang popular di kalangan orang Melayu, iaitu hadisnya berkaitan dengan tidur bagi orang yang berpuasa. Hadis ini sangat masyhur di dalam kalangan orang Melayu. Tapi sebelum itu ingin saya terangkan sedikit apakah ta'rifan hadis dhaif. Baiklah, hadis dhaif dari sudut bahasa ialah sifat musyabahah dan lawan bagi kuat. Manakala dhaif bagi istilah ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis dhaif boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu dhaif yang ringan yang mana boleh diangkat martabatnya menjadi hasan li ghairihi dengan wujudnya syawahid atau mutaba'at, dan juga dhaif yang berat yang mana tidak boleh diangkat darjatnya. Jadi antara sebab hadis-hadis ini menjadi hadis dhaif yang berat adalah apabila para hufaz yang telah menghukum sesuatu hadis sebagai dhaif yang berat adalah disebabkan hilangnya sifat adalah, iaitu sifat adil di dalam salah seorang perawi hadis tersebut. Jadi seterusnya ingin saya mensyarahkan tentang satu hadis berkaitan dengan orang yang tidur ketika bulan puasa. Hadis ini berbunyi sedemikian: Naumus sha'im ibadah wa sukutuhu tasbih wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mutaqabbal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada bab As-Siyam pada kitab Faslu Akhbar wa Hikayat fi Al-Siyam, iaitu hadis nombor 3642. Maksudnya, tidur orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, dan doanya adalah mustajab serta amalannya akan diterima. Kita pergi kepada takhrij hadis. Kenapa ulama mengatakan hadis ini sebagai dhaif? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang wafat pada 458 Hijrah dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman. Hadis ini menjadi dhaif adalah kerana Al-Baihaqi mengatakan dalam kitabnya salah seorang perawinya, iaitu Sulaiman bin Amru, dinilai sebagai dhaif oleh Al-Baihaqi sendiri. Selain itu, terdapat juga riwayat lain yang hampir sama, iaitu Naumus sha'im ibadah wa shamtuhu tasbih wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Namun menurut Al-Baihaqi, perawinya yang bernama Ma'ruf bin Hasan adalah dhaif. Bagi Al-Baihaqi, Sulaiman bin Amru, yang mana Sulaiman ini meriwayatkan hadis sebelum ini, Sulaiman bin Amru itu adalah lebih dhaif berbanding dengan Ma'ruf. Selain daripada itu, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, iaitu Naumus sha'im ibadah wa shamtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'auhu mustajab wa dhanbuhu maghfurun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Namun salah seorang perawi pada sanad hadis ini, iaitu Khalaf bin Yahya Al-Abdi, telah dinilai sebagai pendusta oleh Abu Hatim, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Nasir Al-Din dan juga Al-Iraqi. Al-Iraqi juga didapati memberikan penilaian terhadap hadis tersebut ketika melakukan takhrij dalam Ihya Ulumuddin yang dibawakan dalam bentuk potongan yang lebih ringkas, iaitu Naumus sha'im ibadah. Dalam Ihya Ulumuddin ada juga menulis tentang hadis ini, tetapi dalam ayat ataupun lafaz yang lebih ringkas, iaitu Naumus sha'im ibadah. Dan menurut Al-Iraqi, sanad hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah adalah dhaif, dan beliau turut membuat komentar bahawa Sulaiman bin Amru yang terdapat pada sanad hadis riwayat Al-Dailami adalah termasuk dalam kategori pendusta. Ini Al-Iraqi katakan. Manakala Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah juga didapati menilai hadis ini sebagai dhaif. Beliau membawakan pandangan Ibnu Adi yang menilai Ma'ruf bin Hasan sebagai munkar al-hadis, seperti yang dinukilkan oleh Al-Zahabi dalam Du'afa, di samping menyatakan bahawa terdapat riwayat sokongan yang berbentuk syahid daripada hadis Ibnu Mas'ud secara marfu' tanpa potongan ayat yang terakhir.
namun perawi sanad tersebut adalah ada yang dhaif dan tidak dikenali langsung. Jadi secara ringkasnya atau secara kesimpulannya, hadis berkaitan dengan tidur bagi orang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih dan doanya adalah mustajab serta amalan yang akan diterima. Ini adalah hadis yang dhaif secara majoriti ulama hadis. Jadi secara kesimpulannya, kita tidak boleh untuk mengatakan ataupun berhujah dengan hadis yang dhaif, dan hadis ini tidak boleh pun diangkat sebagai hadis hasan li ghairi ataupun li zati. Kerana apa? Kerana ini adalah salah satu daripada hadis yang berat, yang mana Nabi tidak langsung menyebutkan tentang perkara ini. Ada pun sahabat juga tidak menyebutkan tentang perkara-perkara ini. Jadi hadis ini adalah hadis yang berat, hadis dhaif yang berat, yang tidak boleh dijadikan hujah langsung dan mungkin tidak boleh dijadikan sebagai satu panduan untuk umat Melayu. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.